وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطل والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. والمقالة الثامنة والعشرون: عن أبي بكر الشبلي رحمه الله تعالى وهو من عظماء العارفين قال: إني أحب أن أهب لك جميع حسنات مع فقري وضعفي، فكيف لا تحب سيدي أن تهابني جميع سيئاتي مع غناك مولاي عني. Alhamdulillah Rabbil syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang segala limpah dan berkahnya, taufik dan hidayahnya. Pada hari ini Jumat bulan Syawal, kita masih lagi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hadir di rumah Allah, untuk sama-sama kita berjemaah sembahyang Jumat. Dan sebelum kali-kali itu kita mendengar khutbah, dan sebelum daripada kita mendengar khutbah, kita mendengar kita nasab berlanggan kerana Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani rahimahullah ta'ala. Hari ini kita sambung lagi perkara kita wal maqalah as-saniyah wal 'ashruna, dan bermula maqalah yang ke-28. Kata dianya Abi Bakr, diriwayatkan daripada Abu Bakar, namun sebenarnya Dzulfir bin Jahdah. Ini saya sedang Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Ini Abu Bakar ini pernah berkata seorang tokoh ulama tasawuf, ulama sufi, namanya Dzulfir bin Jahdah. Gelar dia dikenali Asy-Syibli rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan merahmati akan dia oleh Allah Ta'ala. Dia ini Baghdadiyul Maulad, di negeri Baghdad, yang Iraq tempat kelahirannya. Wa mansya'u, dan hidup dia di Baghdad di Iraq. Suami Al-Junaid, dia bersahabat atau berguru dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi ini
Ra'i Susufiyah atau jalanan Sayyid Qawifah, penghulu bagi orang sufi atau ketua bagi kelompok sufi, itu Syekh Al-Baghdadi. Satu daripada perkataan Imam Al-Baghdadi, dia kata, "Lau idza ra'aita rajulan," apabila engkau melihat satu orang lelaki yang syiah adalah berjalan di atas air, wa yaqiru fil hawa, terbang di udara, tetapi la walakin yaqiru buqayyu syariah, tetapi perbuatan laki-laki tersebut itu menyalahi dengan syariat. Kau semaya, kau kosor, kau untuk aurat, nah judi, itu lah menyalahi syariat. Kata dia, "Fa'lam annahu syaitan." Maka ketahuilah ilmu sesungguhnya laki-laki itu ialah setan. Jadi ini kalau pakai timbang neraca yang dibuat oleh Syekh Al-Baghdadi sangat bagus sebagai pedoman kita di akhir zaman. Karena terlalu banyak sangat, kau mengalir-ngalir, kau pelik-pelik. Manusia suka mendapat pelik. Suka cari guru mengajar pelik. Tak suka ni ahli masjid ngaji yang ustaz-ustaz ada tahu yang mengajar tauhid, mengajar fiqh, mengajar tasawuf, mengajar tafsir, mengajar hadis. Dia kata lambat. Berapa Tuhan lambat. Maka carilah Tok Syekh, Tok sembunyi-sembunyi. Ada sungguh yang betul-betul Syekh, tetapi Sayyidi dirinya Sayyidi Imam Abi Madian Qaddasallahu sirrahu, seorang tokoh ulama sufi pada kurun yang ke-67. Dia pernah kata pada kurun dia kata, "Fa'lam anna tariqata hadzal qawl darisah." Ketahuilah ilmu akan bahawa sesungguhnya jalanan ini kaum sufi pada kurun yang ke-7, kurun ke-6 ini hancur lebur. Arti hancur lebur itu susah nak didapatkan yang betul, yang sebenar. Ibaratnya dapat intan berlian itu payah. Yang banyak itu kalau pakai batu-batu kotor, batu-batu bukit yang disalur seumpama intan berlian. Maka irtaru daya manusia. Nampak seperti tarekat tasawuf, nampak seperti orang sufi muqarrab ila Allah, nampak seperti jalan at-tariq ahlillah, jalan orang menjadi wali-wali Allah, jalan orang menyucikan hati supaya bersih dengan kepada Allah, supaya taqarrub qurbah ila Allah, dekat hati dia dengan Allah. Rupanya ditipu oleh syaitan. Habis duit banyak puluh-puluh ribu sampai tergadai ilmu, sampai penggerak setengah-setengah. Barulah terwujud, baru sedar, oh kita kena tinggi betul sen. Itu banyak tadi. Ada satu orang Allah, dia belajar dengan saudara dengan hubungan masyarakat di kota Damansara. Mari ke pondok ngaji, naik kami juga habis mana. Rumah dia beli itu, lenium. Habis ni, nak bayar tak? Bapa tu, tu habis ni belanja ke Syekh, belanja ke Syekh. Lalu dia juga dia kata pada Syekh dia ni tak semaya, tapi sudah dia kata dia suruh anak murid mana
Jujur anak murid ni semaya. Mental semua dia kata tak boleh tinggal semaya. Cuma semaya. Cuma bosok. Yang ibu saya. Saya ada martabat lain saja. Itu baru. Dia guna perkataan Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam. Dia kata dalam kitab Hikam ada perkataan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah kata, "Man sabaqat inayatuhu lam tadur jinayatuhu." Barang siapa yang telah terdahulu pada ilmu Allah, dia itu ahlul inayah. Dia ahlul inayahnya Allah yang Allah Ta'ala peliharakan dia. Dia jatuh dalam lembah syahawah. Lembah syahawah artinya tidak diisyfaqkan oleh Allah, tidak dicelakakan oleh Allah, tidak mati dia dalam kufur, tidak masuk dia dalam neraka. Jadi dia panggil ahlul inayah. Artinya dia ahli sa'adah. Ayat dia kata pada siapa yang di dalam ilmu Allah telah terdahulu pada ilmu Allah, dia itu ahli inayah. Man sabaqat inayatuhu. Siapa telah terdahulu pada ilmu Allah, keterjagaan dan keterpeliharaannya daripada kena azab bakaran api neraka, lam tadur jinayatuhu. Dan sedaya tidak memberi mudarat apa-apa jinayah, dosa, maksiat yang dia buat. Jadi dia bercerita lah. Dia rekod lah. Dia kita tunggu. Karena tu susahnya jadinya dia tidak. Dia rekod banyak dakwa. Banyak dakwa ini dia pelan-pelan. Dia bercerita dia kata, masa saya duduk di Indonesia ya, belajar di Indonesia, dulu dekat, memang bawa lawak juga, tidak tahu lawak tu, hanya dulu dia nama apa? Disebut nama dulu Kiai Abdul Hamid Pasuruan, loh. Tok Syekh dia Abdul Hamid Pasuruan tu meninggal, dia tak orang di dalam IC. Dulu nak kira tak minggu macam mana kalau sempat belajar dengan Kiai Hamid Pasuruan? Kalau Kiai Hamid bapak tu awak diri tak tahniah, biar itulah belajar di alam panah. Ayo biar itulah itu hanya orang yang bangang, yang bodoh, yang tak akal, yang tipu akal yang lima. Sebab apa? Jomli kerana gigi dia kok ini, dia kolok ini. Jadi mulai. Keramat itu tak boleh. Itu bukan keramat, itu istidraj. Mengajar itu ini tauhid. Amrun fadilul akal wa wakala. Jadi dia buat rekod cerita. Masa dia mengaji di Indonesia, kok Syekh dia dipanggil dia dalam tubuh. Sekali itu yang daripada film Wali Songo. Surah yang jaga jadi apabila kami ada kumpul zikir ya Allah lama zikir tiba-tiba Allah mandi dia bercahaya di cahaya ibarat langit masuk tepat dalam tubuh dia berdepan dengan muka dia lalu dia bertanya Allah ya Allah, bagaimana kalau saya nanti bila saya meninggal dunia, adakah saya yang ahli syurga atau ahli neraka? Derek kan lalu Allah tak ada ya apa? Jawab dia Abang Mak jangan bimbel Abang Mak jangan bimbel apa? Abang Mak garanti syurga sudah dia Abang Mak tak semaya ke Abang Mak semaya ke Abang Mak rokuan orang ke zina dengan bini orang ke curi pada orang ke gapak orang ke mau apa rasa jangan bimbang Abang Mak garanti syurga
kalau terima kasih ya Allah. Akhirnya dia pun jadilah tak share. Jadi dia ni, awak jangan jadi saya Allah tambah lain kan, saya jumpa dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata saya ni beres, susah Allah. Jadi dia menyeleweng dia berkata Ibn Athaillah Zakandani. Man sabaqa inayatuhu lam tabur inayatuhu. Ini perkataan Ibn Athaillah nak cerita tentang ketentuan Allah seperti mana dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ada takhuluk Nabi kita seorang yang beramal dengan amalan ahli syurga sehingga dia dengan syurga itu tidak jauh. Zirah ada hasta orang yang masuk syurga, tapi telah terdahulu dalam ilmu Allah dia ahli neraka, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka mati dia jadi ahli neraka. Orang yang beramal dengan amalan ahli neraka sehingga dia dengan neraka itu tidak jauh, kata zirah ada sesta lagi dekat dengan neraka. Tapi ketentuan Allah dia kata azalan kata dia ke ahli syurga, maka dia beramal dengan amalan ahli syurga, maka masuk dia dalam syurga. Dia nak cerita tentang ketentuan Allah. Semua benda Allah Ta'ala tentu sedia ada. Pokok Allah Ta'ala kena kepada ta'alluq dan gizi qadim bagi sifat iradah. Di atas pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Atau kena kepada ta'alluq dan gizi qadim bagi sifat ilmu. Kalau mengikut sebahagian daripada al-ma'udiyah. Artinya tidak lafzi saja. Kita kata berapa Allah Ta'ala buat qadar dia. Pada kena kepada ta'alluq dan gizi hadis bagi sifat qudrat. Apa sahaja Allah Ta'ala buat sekalian ini ialah apa yang Allah Ta'ala tentu sediakan, dan apa yang Allah Ta'ala tentu sediakan dia tahu sediakan lagi. Yang Maha Mengetahui ini sediakan lagi. Fir'aun mati kafir ini bila lagi kita tahu. Belum wujud Fir'aun, belum wujud makhluk ni, belum ada satu muka makhluk Tuhan tahu dah. Tuhan tahu tu mati kafir. Bukan lagi Fir'aun mati baru Tuhan mati dalam kamu. Kafir mana Tuhan baru tahu dia tu. Jahil tu kan. Jadi macam buat Qadariyah Al-Ula. Buat Qadariyah Al-Ula ni buat Qadariyah Al-Ula ni dia kata kan Allah innallaha la ya'lamu bil asya'i illa ba'da wuqu'iha. Kata fuaq Qadariyah Al-Ula, sesungguhnya Allah ni tidak tahu pun segala perkara melainkan kemudian daripada berlaku segala perkara tersebut baru Tuhan tahu. Itu macam sekarang ni Tuhan tahu dah kita ni, tahu dah sebab kita ada dah ni. Belum mak kita beranak kita Tuhan tak tahu kita ni. Siap. Qadariyah Al-Ula kafir bi ijma'il ulama. Itu tak ada dah. Inqidha, telah terputus, hilang dah mazhab dia sebelum ba'da zuhuri Imam Syafi'i. Sebelum beranak Imam Syafi'i itu pupuh dah puak ni. Tu. Jadi cerita dalam hadis Nabi tadi atau perkataan Ibnu Athaillah tadi itu nak cerita tentang hakikat segala perkara ni ialah dengan ketentuan Allah. Allah tidak buat apa yang dia tak tentu. Dia buat apa yang dia tentu. Bikana wa biyakunu ma yakunu. Dengan kudrat dan iradah Allah lah telah ada barang yang telah ada, dia yang menjadi. Wa biyakunu ma yakunu, dengan kudrat dan iradah Allah Ta'ala lah lagi akan ada perkara yang lagi akan Allah Ta'ala tentu, Allah Ta'ala telah tentu dan Allah Ta'ala nak buat. Dan apa yang dia tentu dia tahu dah sedia kala. Apa yang disuruh juga Nabi Musa, Nabi Harun pergi berdakwah. Itu hikmah kebijaksanaan Allah. Setengah daripada hikmat kebijaksanaan Allah supaya fa'tabiru ya ulil albab.
Boleh kita ambil iktibar orang-orang yang ada kepala otak. Bila baca Quran cerita Fir'aun, kita pun ambil ibrah dia panggil. Itu banyak lagi hikmahnya. Allah Ta'ala tidak buat dengan perkara sia-sia. Nah, pasti ada hikmah dia. Nah, itu hijab Allah Ta'ala. Supaya ginilah, untuk kita dapat, untuk bermanfaat biji benih pokok durian ke, pokok rambutan ke, mohon-mohon ke, apa tak kira lah. Kalau kita tak tahan dia, tak sepak masuk dalam bumi, tak jijak benih tu masuk dalam bumi, naik pokok durian, naik pokok rambutan, naik, tak naik. Kita kata sianya kalau kita jijak masuk dalam tanah, nak zoling ni, buat kena ke benih ni. Akhirnya pokok tu tak tumbuh-tumbuh. Benih saja kita duduk simpan taruh di rumah kita. Jadi untuk kebaikan orang ramai, dapat manfaat daripada pokok durian, kita ambil benih tu, jejak, katok, pokok yang masuk dalam bumi. Kan nampak zoling tu, nampak jahat tu, duk katok benda masuk dalam bumi. Tapi demi untuk kebaikan yang lebih banyak lagi. Mana? Naik benih tu jadi pokok, tumbuh buah. Nak berbuah dengan buah durian, gamar mana orang boleh ambil manfaat faedah daripada pokok tersebut. Aidah. Nah. Jadi nak cerita hijab Allah Taala ni, jangan kita kata sia-sia dan jangan kita kata ada gharak, tujuan, keuntungan yang kembali pada Allah. Tidak. Karena Allah Taala tidak mengambil sebarang faedah, gharak, tujuan yang menguntungkan dalam setiap perbuatan dia. Dia bukan macam wakil rakyat, bukan macam orang nak tanding calon no, tengok di Johor no kan. Sekarang nak pelihara ayam negeri no. Nah, buat baik habis geng. Ziarah orang sakit pun letak bendera parti dia nak tunjuk. Jadi buat baik itu ada tujuan tak? Oh, ada maslahat lah awak undi saya dah. Tu kalau perbuatan makhluk tu ada gharak, faedah, keuntungan yang kembali kepada dia. Nah, buat hijab apa ada gharak, ada tujuan. Hatta kita mari semaya di masjid ni pun ada tujuan, faedah apa? Nak pahala, nak redha Allah tinggi lagi. Nah, atau rendah sikit nak pahala, nak syurga, besar tu. Ada tujuan. Jangan tujuan yang adna, yang daniyo, yang rendah mana? Nak riak, nak ujub, tu sia-sialah. Artinya makhluk ni setiap perbuatan dia ada gharak, ada faedah, ada tujuan, keuntungan yang kembali pada diri dia. Allah tiap-tiap perbuatan dia tidak begitu. Nah, tu bukan dia ambil keuntungan daripada perbuatan dia dah. Nah, bahkan Allah Taala tu fa'alul lima yurid. Dia berbuat apa yang dia nak. Artinya dia tu fa'ilun mukhtar. Dia sang pencipta yang maha memilih, yang maha menentu. Tak berlaku fi mulkillah, tak berlaku dalam kerajaan Allah perkara yang Allah Taala tidak tentu dan bukan Allah yang buat. Cuma pada kitanya diberikan ikhtiar dan usaha. Nah, diberikan kudratul hadisah, iradatul hadisah. Supaya sah dibangsakan perbuatan tu perbuatan kita dan sah dibalah pahala dan dosa, syurga dan neraka. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Pahala bagi usaha yang baik, dosa bagi usahaan yang jahat. Jadi kita tu diberi pahala bukan kerana kita yang mengerjakan perbuatan tu, tapi kerana kita usaha saja. Nah, kita dibalah dosa bukan kerana kita yang menjadikan perbuatan tu, kita usaha saja. Itu. Nah, hakikat yang menjadikan perbuatan tu sebagaimana Allah Taala cerita hakikatnya, wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Tidak melontar engkau hai Nabi Muhammad ketika mana engkau melontar. Jadi Allah Taala kata engkau melontar, bermakna boleh dinisbahkan perbuatan tu perbuatan kita. Tapi Allah Ta'ala nak cerita, tidak melontar engkau ketika mana engkau melontar, walakinallah harama. Akan tetapi Allah lah yang menjadi perbuatan melontar. Allah yang menyampaikan lontaran kamu. Nah, tuh
Maka sebab tu sahabat tanya Nabi, dah kalau benda baik benda buruk ni Allah Taala tentu siap-siap dah. Pasal apa kita duk beramal lagi ni ya Rasulullah? Cukup-cukuplah kita serah pada apa Allah Taala tentu sedia kala lagi. Nah, maka Nabi kata, kullu syai'in muyassarun lima khuliqalahu. Tiap-tiap perkara tu dipermudahkan bagi apa barang ia dijadikan. Maka kalau kita husnuzan kata kita ni Allah Ta'ala tentu sebagai ahlus sa'adah, Allah Ta'ala nak isa'atkan kita, maka beramallah dengan amalan ahli sa'adah. Nah, ahli sa'adah mana orang-orang yang bahagia. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala isa'atkan kita, mana perbahagiakan kita, mana saat kita mati dalam iman dan Islam. Itu berdasarkan husnuzan kita dengan Allah. Ana inda zanni abdi bi, sesungguhnya aku di sisi sangka hamba-Ku. Maka sebab itulah sangka baik kita dengan Allah wajib kita nak sangka baik. Jangan sangka buruk. Jangan dia kata aku kalau beramal semaya puasa rohaga apa kalau Tuhan nak tetap dengan aku juga malah aku semaya. Loh, dia sendiri hak tetap dah diri dia pilih dah. Dia malah semaya ni nak jadi ahli neraka. Dia tahu di mana? Kita tahu kita ahli syurga ahli neraka? Tak tahu. Awal-awal lagi kalau semaya beb, kalau Tuhan tentu neraka. Macam-macam dia tahu dah Tuhan tentu. Dia suka buruk dengan Tuhan. Awal-awal lagi su'zan dengan Allah Ta'ala. Jahat suka dengan Allah Ta'ala. Aku jangan. Itu nak cerita Syekh tarekat hari tu. Nah, ia menyelewengkan perkataan Imam Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari. Nah, jadi artinya bukan perkataan Ibnu Athaillah kata man sabaqat inayatuhu lam tadur jinayatuhu, barang siapa terdahulu dalam ilmu Allah Ta'ala peliharakan dia daripada masuk api neraka, maka tidak ada kemudaratan apa maksiat yang dia kerja tu. Dengan makna boleh buat maksiat bukan makna gitu. Nah, itu nak cerita tentang ketentuan Allah. Pak kita tahu di mana ketentuan Allah? Tak tahu tak seduk buat pandai-pandai macam tahu. Nah, tu kita tak tahu kita syurga ke neraka. Pak tanya, mu nak syurga ke neraka? Nak syurga, dekat ikhtiar kita tu. Pilihan kita nak syurga. Maka kita bila kita ikhtiar nak syurga, maka beramallah dengan amalan ahli syurga, baru dia panggil kita tu raja, harap pada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang raja, yarju rajaan. Apa makna raja harap? Ma qaranahu amalun, benda hak kita nak diserta dengan amal. Kita nak ke syurga wa amal ahli syurga. Kita tak ambuh ke neraka, kita jangan buat amal ahli neraka. Itu dia panggil raja. Itu dia panggil harap. Wa illa kalau tidak lagu tu, nak syurga malah pahit buat amal ibadah. Tak say tak nak ke neraka. Titik air buat maksiat. Nak? Sudah tak buat lagi, nak lagi. Kalau gitu dia panggil umniyatun, dia panggil angan-angan mak jenis saja. Nak kaya malah menego, malah hijau. Buk mana? Duk goyah kaki, goyah telur depan TV tak mau. Tak kaya pada duduk berangai. Kalulah aku kaya. Angan-angan mak jenis saja mu kalau itu. Nah, aku usaha. Falyamal amalan shalihan. Tengok dia kata. Kena berusaha buat amal hak baik-baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia sekutukan dengan Allah Taala dalam ibadat dia dengan sesuatu apapun. Jangan. Mesti khalis, mesti bersih hati dia tu lillahi taala, betul-betul mentauhidkan Allah Taala. Sama ada syirik syirik jali ni, syirik dalam akidah tu teruk benar nah. Tu kafir nah. Ataupun syirik khafi, apa syirik yang halus tersembunyi. Seumpama riak, ujub, sum'ah. Inilah hak kita banyaknya. Nah, semaya nak tunjuk kau orang ria. Nah, tu berzikir pun nak tunjuk kau orang. Zikir pun buat live nak tunjuk kau orang ni, orang kita berzikir ni. ni. Padahal zikir kau semaya tahajud kau itu bukan ibadat yang bersifat mutaaddi. Mutaaddi mana menjerakit kau orang. Kita nak semaya nak berzikir kena ada orang kau baru sah zikir kita gitu. Tak perlu. Tak serupa dengan ngajar. Ngajar ni memang kena
Dia panggil fi'il muta'addi, berjerakit ke orang. Kalau tok guru duk mengajar sore-sore yoya-yoya, orang tak panggil tok guru, tu orang gila dia panggil lagu tu. Nah, mengajar ni memang jerakit ke orang, kena ayat ke orang. Oh tu tak apalah nak live ke, nak rakam ke, nak meluah ke. Kalau zikir, nah selawat, semaya tahajud, hak ni bukan ibadat yang bahasa muta'addi, hak bahasa qasir. Tak ada orang pun sah kita buat. Apa yang kita nak kena buat live gapo? Live semaya tahajud. Siap semaya ada pula ni akaun bank lalu ke bawah. Buat gapo? Nah, supaya orang lain boleh ikut kita semaya tahajud sekali di rumah dia. Mana boleh. Tak sah mutabaah tu, imam duk mana, makmum duk di mana. Jadi tak perlu pun benda-benda lagu tu. Kalau ada dalam perut pedak ketika tu riak, habis pahala. Al-amalu idza dakhala riya batala. Amal bila masuk riak patah habis segala pahala. Tarkul a'mal li ajli riya syirkul akbar. Pula dah. Riyaul akbar. Tinggal amal kerana riya. Tarkul a'mal li ajli riya. Tinggal amal kerana takut ke riya. Mari masjid nak semaya sunat tahiyatul masjid, tengok ada orang tengok ke kita. Tak jadi, takut riya. Duduk tak semaya tahiyatul. Riyaul akbar, riya besar lagi. Pula dah. Nak lagu mana? Mau tak mau? Kena mujahadah. Nah, kena berlawan dengan nafsu kita. Karena itulah sebenar-benar musuh kita. A'da aduwika nafsukal lati baina jambaika. Sebenar-benar musuh kamu itu ialah nafsu buruk yang ada dalam tubuh kita tu sendiri. Habis. Jadi itu selalu perkataan Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi kalau kita tengok idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa, bila kita tengok ada orang boleh berjalan atas air nah, boleh terbang di udara nah, tapi fi'luhu khalifu syariah, tapi perbuatan dia menyalahi syariat, tahu selalu dah fa'lam annahu syaitan. Tahu dah menata ni syaitan ni selalu dah, tak payah dia ikut dah. Tapi keramat ustaz, keramat bukan neracanya nak menimbang kebenaran atau kebatilan, gitu dah. Aku tak senang lagu tu. Orang kita ni tak boleh kalau keramat kan, wali dah lah. Padahal aku wali bukan wali dah sini. Tu. Ini siapa pesan ni? Bukan hamba pesan. Ustaz Pak pesan bukan. Hamba ni siapa? Bukan orang tasawuf, bukan orang sufi. Ni. Aduh, syariat pun lembek lotek nak buat amal. Nah, ni Junaid Al-Baghdadi siapa? Sayyidut Taifah, Raisus Sufiyah. Nah, penghulu bagi fuak-fuak tasawuf, ketua bagi ulama-ulama sufi. Dia sendiri hak besar. Kalau tengok orang ada keramat lagu mana pun, tapi perbuatannya menyalahi dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tinggal jauh kerana dia tu syaitan. Waman fihi, dan mereka yang waman fi asrihi, dan dia juga bersahabat dengan tutuk guru siapa Syekh Shibli ni, bersahabat dengan tutuk guru yang ada pada zaman dia lah. Malikiyul madhhabi. Jadi Imam atau Syekh Abu Bakar Asy-Syibli ni bermazhab Maliki. Artinya tak tinggal mazhab lah. Nah, tak tinggal mazhab. Yang kita kata Nabi Muhammad mazhab Maliki dah, Nabi Muhammad mazhab Syafi'i dah. Tu soalan bodoh lah ke tu. Nah, Nabi Muhammad ikut tak Imam Syafi'i? Berat tanya soalan bodoh lah tu. Imam Syafi'i beranak bila, Nabi Muhammad wafat bila, siapa ikut siapa? Jadi kalau ada orang tanya lagu tu kita jawab dengan bodoh juga. Ayat ke dia? Nah, tu ada tu ikut Imam Syafi'i biar dia selok sekali. Nah. Ambo ingat lagu tu di Mesir dulu. Ada seorang orang muda, kali dia terpengaruh dengan fahaman Wahabi ya. Dia bangun tanya Syekh Ali Jumaah, bekas mufti Mesir. Nah, dia tanya, "Ya Syekh, Nabi Muhammad mazhab Asy'ariyah tak?" Nabi Muhammad ni mazhab Asy'ari tak? Dia duduk sungguh sangat mengajar sifat 20, mengajar Asy'ariyah, mengajar Jawharatut Tauhid, mengajar Kharidah Bahiyah, mengajar Matan Sanusiyah. Nabi Muhammad ikut dak Asy'ari ni? Lalu Syekh Ali Jumaah jawab,
Nabi Adam Asy'ariyah, Nabi Idris Asy'ari, kullu anbiya wal mursalin kulluhum Asy'ariyah. Oh, kejut dia. Anta kadzab ya Syekh. Mu menipu. Dah apa mengata aku menipu? Nabi ada lahir bila? Loh, boleh pula yang mikir. Pas mu tanya Nabi Muhammad ikut dah Imam Abu Asy'ari, cidik dah agak lagu tu. Nabi Muhammad lahir bila? Wafat bila? Imam Abu Asy'ari wafat bila? Lahir bila? Yang betulnya Imam Abu Asy'ari itu ikut Nabi Muhammad. Gitu kan? Bila kita ikut Imam Abu Asy'ari, pada makna ikut Nabi Muhammad. Kita ikut Imam Syafi'i, pada makna kita ikut Nabi Muhammad. Kenapa? Para imam alim ulama imam mazahib ni semuanya bersungguh-sungguh mujahadah ijtihad mereka nak ikut jalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tu lagu tu. Tak ada seorang ulama pun nak ikut jalan selain daripada Nabi Muhammad, jalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beza-beza tu pada wajah ijtihad. Nah, tu gitu. Jadi soalan bodoh kita jawab bodoh tu. Nah, yang duk cerdik sangat betul straight. Aduh. Aisyah hidup Imam Shibli ni sab'an wa thamanina sanatan. 87 tahun. Wa mata dan mati ia Syekh Shibli sanata arba'in wa thalathina wa salasamiatin pada tahun 334 Hijriah. Artinya dia masih lagi pada zaman salaf, nah, masih pada kurun yang ketiga, kurun yang sebaik-baik kurun lagi lah. Wa qabruhu dan bermula kuburnya Syekh Abu Bakar Shibli ini di Baghdad, di negeri Baghdad, di Iraq. Baik, habis. Wahwa dan ia Syekh Abu Bakar Shibli ni min uzama'il 'arifina billahi ta'ala, setengah daripada pembesar-pembesar ulama-ulama yang mengenal Allah Ta'ala dengan kenal yang khusus dipanggil ma'rifah khassah. Ma'rifah khassah ni mana kenal Allah Ta'ala yang meliputi haibah di batin hati dia, yang ditaruh nur cahaya di dalam jiwa dia, kenal Allah Ta'ala. Ni orang-orang arif billah ni dia tidak memandang makhluk tu melainkan Allah qablahu ma'ahu ba'dahu. Itu ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablah ha ma'ah ha ba'dah. Itu tidak aku melihat mata kepalaku akan makhluk melainkan hati aku memandang Allah sebelum makhluk, serta makhluk, dan setelah makhluk tidak ada Allah kekal. Itu orang-orang yang makrifah yang khassah, dia nampak perbuatan Allah. Bezanya sikit dengan kita makrifah amah macam kita kalau aksiden orang langgar kereta kita, marah tak? Marah tu kereta tu mata tak mana? Marah dah. Nah, orang hak langgar tu kata minta maaf banyak cik. Allah qada Tuhan belaka lah. Ketentuan Allah Taala belaka. Qada Tuhan kereta aku siapa nak ganti? Tengok. Kan dia percaya qada Tuhan, dia percaya tu. Mana dia tak kufur, dia tak syirik. Dia percaya ni ketentuan Allah. Tapi mani rasa percaya tu kurang. Halawatul iman tu kurang. Tu dia nak marah tu. Memelah qada Tuhan. Masalah kereta aku ni nak ganti bila? Tu kan? Tu lagu tu kan? Tapi kalau orang wali kan, turun kereta tengok kereta dia tu senyum. Warna senyum bang. Maaf banyak bang kita tak nampak. Tak apa. Dia tak ya gapo dia nampak. Hati dia tu. Mana? Dia nampak dah. Hari ni aksiden ni orang langgar kereta dia ni. Ini semua hak Tuhan, hak dia duk kata raditu billahi rabbah. Aku puas hati Allah Tuhan aku tentu. Sedia kala lagi. Belum ada makhluk ni Tuhan tentu dah. Hari ni, tanggal ni, di tempat ni, sekian-sekian hari bulan, sekian-sekian hari, disipan ni jalan ni, berlaku aksiden. Uji. Tak tengok? Sabar tak? Reda tak? Tu kan orang makrifat khassah tu lagu tu. Senyum dia, tak ada kata apa. Apa? Dah raditu billahi rabbah, aku puas hati Allah Tuhan aku. Kalau dah radi ku mana? Kata raditu billahi rabbah tu lagi. Itu lagu tu. Dia kata mana? Qala, berkata Syekh Shibli fi munajatihi, dalam munajat dia. Dalam munajat dia, orang munajat ni mana orang yang berkalam dengan Allah Ta'ala lah. Walaupun dia tak dengar Allah Ta'ala jawab apa pada dia pun, dia panggil munajat.
Kalau orang panggil Allah Ta'ala buka hijab, dapat dengar sifat kalam nafsi Allah Ta'ala, itu dia panggil mukalamah. Macam Nabi Musa dapat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat. Apa dia kata? Kurang apa panjang ni kalam dia ni, takut tak ada. Ada berapa minit lagi? 5 minit lagi. Sikit. Dia katanya, ilahi he Tuhanku, inni uhibbu an ahabalaka jami'a hasanati ma'a faqri. Hei Tuhanku, sesungguhnya aku ni suka, cinta bahawa aku berikan bagi engkau, berikan kepada engkau jami'a hasanati, akan sekalian kebaikan-kebaikanku, ma'a faqri, serta sifat fakirku. Apa sifat fakirku? yakni ihtiyaji lil hasanati, sertanya aku tu berhajat kepada segala kebaikan. Kebaikan aku dapat buat tu pun mung yang kurnia, bukan aku yang dapat buat kebaikan tu bui ke mung. Itu bukan makna gitu. Nah, kebaikan hak kita boleh buat ni, kita boleh semaya, boleh baca Quran, boleh selawat ke Nabi, boleh berzikir, boleh ingat ke Tuhan. Siapa hak bui? Kita sendiri ke? Dah, kita fakri, kita fakir. Nah, anak kita ihtiyaji, kita berhajat. Nah, lil hasanah, kita berhajat Allah Ta'ala tu berikan kepada kita kebaikan. Nah, ini tanda orang panggil tauhid. Jangan kita anggap kata bahawasanya kebaikan yang kita buat ni daripada kita kepada Tuhan. Dah, minallah wa ilallah, daripada Tuhan kepada kita, kembali kepada Tuhan. Lagu tu. Ini sudut pandang orang sufi tu lagu tu. Dia nampak setiap daripada perbuatan kita ni daripada Tuhan, nyata di kita. Nyata aja. Mazhar dia panggil. Tepat nyata aja. Nah, pas kembali ke mana tu? Kebaikan tadi kembali kepada Tuhan pula. Lepas tu kita la yamliku nafsah, kita tak berapa milik apa-apa pun. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kita dalam nak mengerjakan taat, nak meninggalkan maksiat, bi'aunillah, melainkan dengan pertolongan Allah, pemberian Allah. Nah, itu. Wa dha'fi, dan serta kedhaifanku, ay ajzi an iktsaril ibadati. Mana dha'fi, dhaif, lemah ni artinya lemahnya aku daripada memperbanyakkan ibadat. Nah, tengok orang yang Allah Taala bagi taufik, boleh buat amal ibadat pecah tapak kaki seumpama Nabi Muhammad SAW, hatta tatafattarat hatta tatawarramat qadamahu. Nabi bangun semaya malam ni sampai pecah tapak kaki. Sayyidatuna Aisyah kata Nabi semaya tiap-tiap malam, yakni witir, tak lebih daripada 11 rakaat. Mu jangan tanya panjang dia, jangan tanya. Panjang sungguh. Sahabat pernah nak ikut sekali, 1 rakaat, rakaat pertama Al-Baqarah 1 surah. Kira panjang sungguh, tak pecah, tak buka. Padahal Nabi itu sudah pun diampun dosa, maksum, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu tapi Allah Taala bagi taufik. Begitu juga para wali-wali Allah. Nah, kita hak 5 waktu ni pun nebing beto'oh nak boleh buat. Habis gering, habis cekak dah. Fakaifa, lalu kata Syekh Abu Bakar Shibli, maka betapa bagaimanakah la tuhibbu, engkau tidak cinta sayyidi, he Tuhanku. Ini bihadfi harfin nida dia panggil, buai ya sayyidi, buai harah nida. Antaha bali, bahawa engkau lipah kurniakan aku, engkau berikan pada aku, ay antas mahali, engkau maafkan akan daku. Maknanya antaha bali ay antas mahali, engkau maafkan akan daku jami'a sayyiati, akan sekalian kejahatan-kejahatan aku, ma'arinaka maulaya anni, padahal serta engkau tu tak berhajat apa-apa pun daripada aku. Memang Allah Ta'ala ghani, wallahu huwal ghaniyyu, Allah Ta'ala tu terkaya. Apa? Tak berhajat ke apa-apa, ghina mutlak, tak berhajat ke apa-apa. Nah, dia bukan duk berhajat pada semaya beg kita, puasa roh kita ni. Yang dia ingat kata, Tuhan ni tak beri gapo aku nak, aku malas semaya apa ni. Nah. Biar dia letih kali, biar dia pening kali, biar dia sedih kali. Dah. Hatta kafir sekalipun habis licin manusia atas muka bumi, wal iyadzubillah. Nah, Tuhan tetap Tuhan, dia tak berhajat apa-apa pada kita.
Bukan duduk berajak pada amal ibadat kita, taat, nah tinggal maksiat kita, bukan mendapat keuntungan bagi dia dah. Nah itu. Ay azabi fa inna sayyiati la tadurruka, itu maksud. Tu. Yani engkau maafkan akan aku, yani jangan engkau azabkan akan aku. Kerana apa? Fa inna sayyiati la tadurruka, kerana sesungguhnya kejahatan-kejahatan aku tidak memudaratkan kamu. Wa hasanati, dan kebaikan-kebaikan aku la tanfa'uka, tidak memberi manfaat apa-apa kepada kamu. Itu. Itu tauhid tu. Nih, perkataan orang sufi ni sebenarnya mengajarkan kita tentang hakikat tauhid. Kejahatan kita tidak memberi mudarat apa-apa kepada Allah, bahkan memudaratkan diri kita sendiri. Kebaikan kita pun tidak memberi apa-apa manfaat pada Allah, bahkan manfaat faedah tu kembali kepada kita sendiri. Maka kita fikir tengoklah, nak pilih buat maksiat ke, buat kederhakaan kepada Allah, atau nak buat ibadat atau taat pada Allah, kita ikhtiarlah, kita pilih. Karena kita ni mukhtaran zahiran, kita ni diberi pilih dengan secara zahir sebebas-bebasnya, tapi hakikatnya majburan batinan. Itu. Kemudian kita sambung semula pula, wa qad ajazani ba'dul fudala'i an aqra'a ba'da salatil jumu'ati. Ada ulama-ulama dulu ijazah supaya baca selepas daripada semaya Jumaat sab'a marratin, 7 kali. Hadhil abyati salasati, ini bait-bait syair yang 3. Mana? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli zallati waghfir li dhunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi wa amilni muamalatal karimi wa sabbitni 'alan nahjil qawimi. Kita sambung semula pula ni ijazah apa syair dan ijazah wirid selepas maya Jumaat ni ada khusus. Ya kalau tutup guru pondok dulu lepas maya Jumaat, dia tak baca dah wa ilahukum subhanallah 3 kali, dia baca Al-Fatihah 7 kali, Qul huwallahu 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Tak beralih kaki dia. Kemudian baca bait syair ni 7 kali. Hak baca Qul huwallahu 7 kali, Qul a'udzu, tu hadis tu kalau tak silap sayanya. Ada dalam kitab Allahumma shalli ala, tak ingat dah. Tak fiqh ada. Sittinul Mas'alah Hasyiah, Sittinul Mas'alah Hasyiah Matari bagi Sittin Masalah karangan Imam Ramli kalau tak silap, ada lagi tak tu. Tak fiqh. Kemudian baca syair ni. Itu kita sambung semula pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.